Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum dan salam sejahtera bersama saya Akmal Azlan dan juga sahabat saya Dan bersama saya Yusaini Yunus ya. di Kalam TV. Usaini, apa khabar Usaini? Khabar baik alhamdulillah. Akmal khabar? Alhamdulillah sihat. Saya rasa ini adalah pertemuan kali pertama. Ya, pertemuan kali pertama kita di sini. Di dalam rancangan Kalam TV yang kita namakan rancangan Moreh Ilmu. Moreh Ilmu. Dan ini bukanlah kali pertama Usaini. Ya, kali pertama Ini adalah episod yang seterusnya di mana kita nak meneruskan lagi niat kita untuk menyampaikan dakwah dan menyampaikan kita bagi sedikit perkongsian dan ilmu lah kepada bagi mengisi bulan-bulan Ramadan ni, masa-masa Moreh ni. So apa ilmu yang kita nak cuba sampaikan lah kepada audiens kita lah. Dan juga tidak lupa juga kita menyebut tetamu-tetamu khas dan dah 2 PU dah kita jemput. So kali ni agak-agak siapa? Tak tahu lagi. Kita Okay. bagi surprise kepada penonton yang sedang menyaksikan live di Kalam TV ni. Sebab malam ini adalah satu topik yang sangat-sangat menarik di mana yang kita nak berbincang mengenai Topik berkaitan dengan jihad dan juga perjuangan atau kita panggil berjuang dan berjihad dalam Islam kita tengok Masya-Allah. Ini adalah salah satu perkongsian yang sangat baik sebenarnya di mana banyak perkara yang ingin kita bicarakan di mana sebenarnya berlaku tau sebenarnya pada masa sekarang di mana kadang kita fikir Ustaz ni kita sedang lenyak lena tidur tapi sebenarnya orang Islam di luar sana ya Allah Akbar tengah berjuang tengah berjihad ni bulan-bulan puasa ni. Wish, masya-Allah banyak pahala tu. betul sekali. Kadang-kadang kita membazir makanan dan sebenarnya orang di luar sana memerlukan makanan tersebut. Baik, sebelum tu kita nak highlightkan yang paling penting iaitu Kalam TV. Mungkin Ustaz ni boleh highlightkan sedikit. Okey, untuk Kalam TV ni kita minta kepada ramai orang untuk terus share, terus like dan terus sebarkan kepada semua untuk ramai lagi kita dapat tengok audiens, kita dapat juga ramai orang untuk tengok dan dengar perkongsian kita. Sebab itulah hashtag kita, kami hanya menyampaikan di mana kalau anda like dan share, insya-Allah share tu akan mendapat Pahala. Dan Ustaz ni sebelum kita nak meneruskan lagi lebih jauh, Okey. tapi kita nak cakap kepada audiens, kita nak ingatkan kepada mereka untuk like dulu. Seperti mana kita dah sebutkan tadi, yang paling penting kita nak mengajak mereka ni untuk menaja Kalam TV. Wish, siapa menaja? Betul. Takkanlah kita nak berat tak ada apa-apa support. Betul tak Ustaz ni? Betul. Lagi-lagi program-program yang orang kata bila kita buat pada bulan puasa ni banyak lagi amalan-amalan berlipat kali ganda yang boleh kita dapatkan dengan banyak perkara yang kita boleh buat. Dan even tu bila masa kita buat pada bulan biasa tetapi pada bulan Ramadan pahala dia berlipat-lipat kali ganda. Jadinya apa dia? Jadi antara yang mereka boleh sumbangkan, hari ni kita ada baju Moreh Ilmu. Okey, Moreh Ilmu kita ada banting yang telah pun ditajakan dah berapa hari dah kita guna pakai dan restoran tingkap ni sentiasa setia dengan Kalam TV dan kita mengajak kepada anda untuk menaja kita dan kita membuka ruang kepada semua untuk komen di bawah, tinggalkan maklumat dan juga kita paparkan email kepada mereka. Nombor telefon anda boleh tinggalkan dan mereka boleh PM tepi Ustaz ni. Betul. Sebab apa? Sebab kita nak berkongsikan pahala. Betul. Lagi-lagi ni ramai orang yang kita tahu semua baik-baik, semua hebat-hebat. Jadi diorang nak berkongsikan sedikit rezeki dan sedikit harta mereka untuk kepada semua pada puasa. Ya betul, dan kita mengalu-alukan kepada mereka untuk memberi sumbangan ikhlas kepada Kalam TV. InsyaAllah kita akan menggunakan pakai modal tersebut ataupun apa-apa sahaja bentuk sumbangan untuk kita gunakan di dalam platform Kalam TV secara live dan secara percuma kepada anda semua. Dan juga Ustaz ni kita memberi ruang kepada mereka untuk mengiklankan produk. Mana-mana ada produk-produk Muslim, kita kata produk-produk yang macam-macam, produk-produk tempatan yang nak mengiklankan produk, boleh juga tinggalkan komen, tinggalkan nama dan tinggalkan nombor telefon di Kalam TV punya platform. Yes, kita mengalu-alukan kepada mereka atau kepada anda yang sedang menyaksikan saya Akmal Azlan juga Uksani pada malam ini untuk anda ambil peluang ini. Kita tak ada charge apa-apa, malah anda boleh hantar produk anda dan takkanlah hantar produk aja, kita perlukan juga sumbangan anda di dalam Kalam TV. Betul tak Ustaz ni? Betul. Sebabnya macam mana kita nak
teruskan, macam mana kita nak terus sebarkan, kita nak bantu orang lain kalau tiada sumbangan daripada masyarakat kita di sini. Ya, dan topik kita pada malam ini ialah berjihad dan sumbangan anda. Pastinya insya-Allah kita akan menjadi saksi di akhirat kelak insya-Allah. Fisabilillah. Fisabilillah. Dan yang paling pentingnya adalah bulan Ramadan yang mulia ini adalah untuk kesempatan kita membuat kebaikan di mana Allah Betul. lipat gandakan. Jangan lepaskan peluang-peluang ini tuan-tuan dan puan-puan. Husaini, Baiklah. mungkin Husaini boleh share sedikit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Masya-Allah. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah baik. Ustaz, ini Husaini. Saya ni sihat ya? Saya alhamdulillah. Ustaz apa khabar Ustaz? Alhamdulillah baik. Boleh saya duduk? Boleh bersila Ustaz. Silakan Ustaz duduk. Masya-Allah. Penonton setia Kalam TV, inilah Ustaz Muhyiddin dan bukanlah kali pertama Husaini. Oh, okey. Ustaz Muhyiddin adalah Ustaz undangan istimewa kita pada episod yang pertama sekali Ustaz. Betul Ustaz? Ustaz masih ingat ya? Dapat bertemu lagi ya. Masya Allah subhanallah. Terima kasih Ustaz Muhyiddin yang daripada Majlis Agama Islam. Negeri Sembilan. Terima kasih Ustaz kerana sudi bersama Kalam TV. Nampaknya Ustaz memang betul-betul bersemangat pada malam ini. Betul. Betul-betul semangat nak berkongsikan lagi. Tak cukup hari tu, datang lagi bagi lagi informasi, maklumat insya-Allah. InsyaAllah. Ustaz tahu tak topik pada malam ini apa? Itulah saya dengar topik dia jihad. Hei, jihad tu. Jihad Ustaz. Okey, sebelum kita mulakan perbincangan ini Ustaz, Ustaz tadi mungkin boleh kongsikan hari ini Ustaz apa aktiviti Ustaz lah di luar? Alhamdulillah, Akmal, hari ini alhamdulillah lah. Hari ini ada ruang sedikit. Jadi telah beberapa hari puasa ni, hari ini saya ambil masa sedikit untuk bawa keluarga, isteri dan anak-anak untuk berbuka di luar. Insya-Allah, Sekali-sekala kita kena ada mahabbah kan dalam keluarga tu. Adakah itu dikira sebagai satu jihad Ustaz? Itu boleh juga dikira Boleh sebagai juga. satu jihad. Ingat Ustaz ni. Itulah itu yang berkeluarga yang single macam kita ni. Sajalah. InsyaAllah kita doakan yang baik Ustaz. Baik-baik insya-Allah. Ustaz, ya. Pada malam ini kita akan bincangkan topik-topik berkenaan dengan jihad. Seperti Okey. biasa kita akan mengajukan soalan. Tapi Ustaz akan melihat sketsa dulu. Insya-Allah. Macam malam hari itu juga. Hari pertama tu. Hari pertama tu Ustaz Okey. tak tahu sketsa tu apa. Dan kita akan saksikan dulu Ustaz ni berkenaan dengan sketsa pertama ini Ustaz. Dan kemudian InsyaAllah. Ustaz akan terangkan baliklah apa sebenarnya sketsa okey. tu yang berkaitan dengan topik kita pada malam ini Ustaz ni. Betul. So kiranya kita nak tengok sketsa ni. Saya Nohal. Ustaz boleh? Ustaz, Ready? kita tengok juga Okey. sketsa. Okey, sebelum kita tu kita saksikan dulu sketsa di Kalam TV. Hai. Tak boleh jadi. Hai. Aku kena buat sesuatu. Hai. Apa ni? Kau tengok Cai. Berapa ramai orang Islam mati. Ni aku baca kat Syria. Aku rasa aku kena pergi lah tolong dia orang. Kita kena pergi berperang. Tolong dia orang ni. Kau boleh buat apa macam ni? Ya memang kita boleh tengok kan, orang Islam sekarang ni memang satu dunia kena ditindas. Tapi kita ada banyak kaedah yang lain kita boleh buat untuk tolong diorang ni. Kan? Jadi jihad ni dia tak kepada satu je. Kan? Kita boleh bantu diorang. Betul tak Ustaz? Jadi apa pendapat Ustaz untuk kita menolong orang yang nak berjihad ni? Alhamdulillah. Jadi itulah sketsanya Husani. Macam mana Husani? Menarik tak? Menarik. Dan pelakon-pelakon je pun menarik. Menarik kan? Diorang Okey, memang mantap. Sangat Sampai mantap. di belakang kamera ni, diorang boleh berlakon lagi. Ustaz. Itulah tu. Saya macam kenal lah pelakon tadi tu. Macam pernah jumpa masa Moral Ilmu yang pertama tu. Rasa sendiri Ustaz. Jadi Ustaz, mungkin Ustaz boleh terangkan sedikit lah berkenaan sketsa tu tadi. Okey Akmal. Sebagaimana yang kita lihat tadi kan, Husaini, Akmal dalam sketsa yang pertama, semangat kan sahabat kita tu nak pergi berjihad dekat luar. Ya, tetapi jihad ni perlu kita pandang dengan konteks yang lebih luas. Ya, kerana perbahasan ulama mengatakan jihad ini dia terbahagi kepada tiga. Yang pertama adalah jihad melawan hawa nafsu.
jihad melawan hawa nafsu. Itu yang paling pertama Ustaz. Itu yang paling pertama sekali, yang paling penting. Ya. Yang kedua adalah jihad melawan syaitan, yakni godaan daripada syaitan. Kan? Sebab apa? Sebab syaitan juga adalah musuh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir barulah jihad untuk melawan musuh yang nyata. Jadi kita perlu lihat kepada keutamaan. Kan? Maka keutamaan untuk khususnya umat Islam, diri kita sendiri, kan? Diri kita sendiri, bro tadi yang semangat sangat nak pergi berjihad tu, ya. Jadi dia perlu melihat kepada perkara yang pertama dahulu. Bagaimana jihad dia untuk melawan hawa nafsu dia dahulu. Kan? Maksudnya adakah dia telah menyelesaikan urusan ilmu dia, kefahaman dia terhadap agama, ya? Perkara-perkara berkenaan dengan kehendak nafsu dia, bolehkah dia kawal, kan? Berjayakah dia mengawal kehendak dia dengan dunia dan sebagainya, ya. Jadi perkara-perkara ini, ya, jihad yang kita sebutkan sebagai jihad melawan hawa nafsu ini, dia cukup penting khususnya kepada setiap umat Islam. Sebab apa? Sebab dia akan memandu bagaimana umat Islam ini nanti untuk berjihad melawan kepada syaitan, godaan syaitan, dan juga dia akan memandu bagaimana umat Islam ini akan berjihad untuk melawan musuh-musuh Islam yang nyata. Faham tak? Kan? Sama sebagaimana, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah ajar kepada kita, saat kita nak berjihad, tujuan yang paling utama sama juga macam kita nak berpuasa Ramadan, kita bincang sebelum ni, ya, tujuannya mestilah untuk mendapatkan redha Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi nak dapatkan redha Allah, mesti jihad dulu hawa nafsu. Mesti dulu. Mesti dulu ya. Hawa nafsu dulu. Kan? Paling besar tu hawa nafsu tu. Besar. Kan? Sebab hawa nafsu tu ada dalam diri kita. Kan? Ya. Jadi Ustaz ni sebenarnya saya suka dengan perkataan redha Allah tu. Ustaz Muhibbuddin sentiasa mengingatkan kita. Daripada episod pertama dia asyik menyebut redha Allah tu. Sebenarnya benda tu sangatlah penting kan Ustaz? Sangat penting. Masya-Allah. Jadi Ustaz ni macam mana? Sebelum kita nak panaskan badan lagi ni, saya rasa kita odai dulu Ustaz. Boleh. Sebab kita ada 2 segmen lagi. Oi, itu kena basahkan tekak dulu. Basahkan tekak dulu. Saya rasa Ustaz ni apa lagi? Mungkin kita boleh panggil dulu. Okey, Kak. Ustaz, benda ni lah kita katakan moral ilmu sebenarnya, di mana sama-sama kita bersantai kan, sebab-sebab kita order. Ya Kak? Alright, boleh. Okey, saya nak teh tarik. Teh tarik satu. Ya betul. Terima kasih Kak, restoran tingkap, mereka ni lah yang menyediakan juadah kepada Kalam TV Ustaz ni. Mereka sponsor setiap malam Ustaz, dia orang bagi Kita ada juadah kan? juadah, masya-Allah, sesuai dengan kita punya topik sebenarnya. Inilah moga-moga apa yang kita makan dan minum ini menjadi barokah. InsyaAllah. Saya nak TO Kak. Teh panas ke? TO panas. Teh panas juga. Teh panas ke? Right. Terima kasih Kak. Okey, dan Ustaz, Ya. sementara kita menunggu air tu, mungkin kita boleh berborak dulu, okey? Okey. Sebab sebelum kita melangkah lagi ke segmen yang kedua Ustaz ni. panas lah. Mungkin Ustaz ni ada soalan pemanasan badan. Soalan pemanasan badan kan. Kita mungkin kepada bila Ustaz sebut tentang jihad hawa nafsu ni lah, lagi-lagi bulan puasa ni, kita tak ada syaitan, kita tak ada yang orang cakap berat, tapi bila kita tengok pada hawa nafsu ni, macam mana kita nak kawal sendiri jiwa nafsu? Sebelum tu Ustaz. Betul Ustaz, tak ada syaitan dan betul-betul tak diikat seperti yang ada betul. disebutkan beberapa Betul tak, hadis. Betul. Sebenarnya ada hadis daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan bahawasanya dalam bulan puasa ini Allah Subhanahu Wa Taala membuka seluruh pintu syurga dan mengunci seluruh pintu neraka dan mengikat syaitan, ya, untuk membantu umat Islam, bagi mempermudahkan umat Islam supaya dapat menjalani ibadah berpuasa ni dengan baik, ya, dengan bersungguh-sungguh, kan? Sebab itulah kita kena ambil peluang ni. Sementara syaitan diikat ni, kita buatlah ibadah puasa dengan betul. Jangan kita sangkut dengan godaan hawa nafsu. InsyaAllah Ustaz ni. Dan sebab kita di akhir zaman, iman kita mudah-mudahan Ustaz tergoda Ustaz. Yalah, manusia ni mudah lupa. Jadi kita perlukan juga orang lain untuk saling kita mengingati. Sebab itu
Kalam TV hadir dengan Mora Ilmu. Sebab apa Ustaz ni? Yang orang kata tadi? Sebab kita untuk mendapat redha Allah, bukan? Kita nak Oh, ya, saling ingat mengingat. Kita nak ingatkan kembali audien kat luar kan. Dan untuk diri kita sendiri. InsyaAllah. Masya Allah, subhanallah. Terima kasih Kak. Ya Allah, cepatnya hari sampai. Dan ini- saya ingin mengadu-adukan kepada anda yang duduk di Seremban. Anda boleh datang ke restoran Tingkap. Datang kat sini Ustaz, boleh buka puasa. InsyaAllah. Boleh makan kat sini. InsyaAllah. Hadir di Plaza Marasman. Itu paling penting. Sebab kita nak support orang lokal kita Ustaz. Betul. Sebelum itu, saya ni, ayah awak. TO. 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 Oh. Ah. Teo manis kurang manis? Apa? Manis dari mana-mana. Ya. Masya Allah. Senyuman dia cukup manis tu. Ya Allah. Allah. Okey, Ustaz, kita berehat dulu sebentar dan bagi diorang untuk kami semua dulu. Kita berehat dulu InsyaAllah. dan insyaAllah kita kembali lagi selepas ini di Kalam TV. So Baitul Mal terdiri daripada dua kosakata Arab, iaitu bait, rumah, dan mal, harta. So Baitul Mal ni kalau ikut istilah contemporary adalah satu tempat perbendaharaan negara ataupun Kementerian Kewangan. So sejarah Baitul Mal bermulanya pada zaman Rasulullah tetapi secara tidak formal. So selepas daripada zaman pemerintahan Sayyidina Umar Al-Khattab, ketika itu Baitul Mal ni diwujudkan di bawah satu diwan. Diwan ni maksudnya pusat. Maka Baitul Mal secara officialnya, secara rasminya bermula pada zaman Sayyidina Umar Al-Khattab. So dalam konsep negara Malaysia, Baitul Mal berada di setiap negeri-negeri yang ada dalam Malaysia, khususnya di bawah Majlis Agama Islam Negeri-Negeri yang mana diperuntukkan di bawah peruntukan undang-undang, enactment dan juga akta. So Baitul Mal ni dia berperanan untuk mengumpul harta-harta orang Islam, sama ada zakat, wakaf ataupun emas, perak dan segala harta, maka dikumpulkan, dilaburkan dan juga digunakan untuk kebajikan. Kebajikan ni saya pecahkan kepada beberapa, iaitu yang pertama pendidikan, kepada sosial, kepada infrastruktur dan juga kepada kesihatan. Maka kalau kita lihat berkaitan dengan Baitul Mal, dia ada tempat untuk orang bayar zakat dan tempat untuk orang memberi wakaf dan juga sumber am, dan Baitul Mal juga kita nampak adalah sebagai satu tempat untuk kita mengagihkan segala harta orang Islam yang telah dikumpulkan kepada yang memerlukan. Saya bagi contoh, untuk golongan dalam kategori sosial ataupun kebajikan, yang ini kita letakkan kepada 8 asnaf yang menerima zakat khususnya. Antaranya zakat kepada fakir, kepada miskin, kepada mu'alaf, kepada ibnu sabil, kepada gharimin dan sebagainya. Seterusnya kepada pendidikan, yang mana diberikan sumbangan dan juga peruntukan kepada sekolah-sekolah agama, sekolah tahfiz dan sebagainya. Seterusnya kepada kesihatan, yang mana kita wujudkan bantuan-bantuan kesihatan yang mana dipohon oleh orang Islam, dan infrastruktur. Infrastruktur ni kita boleh nampak seperti terbinanya masjid, terbinanya surau, terbinanya madrasah. Semuanya adalah hasil daripada sumbangan ataupun peruntukan daripada Baitul Mal. Dan bagi kita, saya nak tekankan kepada masyarakat di Malaysia khususnya, kita selalu nampak orang susah, selalu nampak orang yang memerlukan. Tetapi kadang-kadang yang susah dan memerlukan dia malu untuk datang untuk memohon bantuan. Maka peranan kita yang ada pada hari ini, kita sama-sama kalau kita nampak mereka yang susah, mereka yang daif dan nampak memerlukan, kita bersama-sama melaporkan kepada pihak Baitul Mal. Sebab apa? Sebab pihak Baitul Mal tak pernah menghalang setiap orang untuk memohon. Memohon ni dia ada dua, sama ada permohonan tu diterima ataupun tidak. Tetapi kebanyakannya kalau cukup syarat, cukup ketetapan yang ditetapkan oleh pihak Baitul Mal, pasti akan diberi bantuan. Dan sebab tu kita gunakan kuasa viral bukan untuk kita mengeji Baitul Mal, tetapi untuk kita membantu orang-orang yang kita nampak sendiri dengan mata kepala kita mereka memerlukan bantuan.
Baiklah, kita dah kembali semula ke dalam Moreh Ilmu. Masya Allah. Alhamdulillah. Kekak pun kita dah basah. Itulah tu. Apa? Dah panas lah kita hari ni. So, tapi sebelum tu start, kita akan promote baju kita dulu. Iaitu ni, ni nampak ni Moreh Ilmu lawa. Kita ada warna hitam, kita ada warna putih. So, mana-mana yang berminat untuk membeli baju Moreh Ilmu yang lawa, yang gempak, yang stylo ni, boleh terus DM ke Kalam TV. DM tak kisah di mana-mana, di Instagram, di Facebook. Terus DM ke Kalam TV. Okay, baiklah Ustaz. Ya, betul. Sebelum tu juga Ustaz ni, kita juga Ustaz memang menyediakan satu sumbangan ataupun saluran kepada mereka yang ingin menyumbang. Betul. Okey, mereka boleh beri sumbangan kepada Kalam TV untuk kita sampaikan kepada badan-badan kebajikan ataupun NGO Ustaz. Sebab kita nak memanfaatkan Kalam TV ni, Ustaz ni juga Ustaz, untuk kita sebarkan kebaikan bersama. Sebab kita nak share pahala Ustaz. Betul Ustaz? Betul. Sebab kita nakkan pahala tu berpanjangan. Berpanjangan dan mengalir berterusan dunia akhirat insya-Allah. Betul-betul. Kita bukan hanya menyampaikan dari segi ucapan, informasi, maklumat, perkongsian, tapi kita juga memerlukan untuk kita berkongsikan kepada barang-barang, kepada bantuan lah kepada orang-orang yang lebih memerlukan. Ya, betul Ustaz. Sebab tu kalau Ustaz tengok, ini adalah design pertama kami. Lawa Cantik Ustaz. baju ni. Saya harap Kalam TV boleh bagi. Tengoklah Kalam TV lah. InsyaAllah kita boleh. Baik. Ustaz ni, saya rasa mungkin Ustaz ni dulu ke kena Akmal dulu yang nak bertanyakan soalan. Okey. Akmal lah. Ustaz tadi Ustaz dah panjang lebar sikit berkenaan dengan jihad. Okey. Mungkin Ustaz boleh ceritakan sikit jihad ni, apa nilai jihad ni sebenarnya Ustaz? Nilai jihad Yang kita boleh nilaikan jihad yang paling besar lah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Para penonton, Husaini, Akmal, jihad yang paling besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala adalah jihad untuk menegakkan perkara yang ma'ruf, ya, dan menjauhkan daripada perkara yang mungkar di muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala yang cukup luas ini. Kan? Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam Al-Quran sebagaimana yang kita semua lazim dengar dan kita tahu, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Ya? Mengajak kepada perkara-perkara yang baik dan juga cegah perkara-perkara yang mungkar. Sebab kita tak nak kemungkaran ni, kalau boleh kita tak nak sebenarnya. Kan kemungkaran ni berlaku di muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi yalah, kita sebagai manusia yang lemah ni kadang-kadang kita ada alpa, lupa dan sebagainya. Betul kan? Tetapi di situlah saya rasa munculnya platform ni untuk kita saling ingat mengingati. Kan, untuk saya mengingatkan diri saya, di samping mengingatkan para penonton lah Kalam TV. Ya, betul. Sebab tu lah nama program ni juga Moreh Ilmu Ustaz. Sambil kita makan, sambil lah. Janganlah mereka dekat rumah tu dah lepas solat Moreh sambil-sambil rumpat. Betul tak? Baik kita Moreh buka Facebook, sambil lah kita mendapatkan manfaat ilmu. Betul. Saya ni mungkin soalan seterusnya. Okey, soalan kepada Ustaz. Ustaz pun ada tadi cakap pasal apa tu, jihad tu amal ma'ruf nahi munkar kan. Tapi kita tahu benda tu macam kita ni manusia, kita tahu susahnya nak berbuat baik tu kan. Lagi-lagi kan tiba-tiba kalau ada macam kita katakan paksaan lah, tiba-tiba kau kena buat macam ni. Padahal kita tahu benda tu salah, tapi dia tak tahu macam mana tu Ustaz. Okey, macam ni. Okey, Husaini, para penonton, jihad ni dia satu medan yang cukup besar. Dia merupakan ibadah yang merupakan tuntutan fardu kifayah ke atas seluruh umat Islam. Dan ada banyak kaedah jihad yang boleh dilaksanakan. Sebagai contohnya, Imam At-Tabari pernah menceritakan berkenaan dengan jihad Nabi Nuh. Nabi Nuh jihad dia untuk mengajak kaum-kaum dia beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya, berlaku dalam keadaan terang-terangan. Maknanya jumpa dengan kaum ni, ya, ajak, ya, pimpin mereka kan. Dan kita tahu bagaimana penentangan kaum Nabi Nuh ni terhadap dakwah Nabi Nuh. Dan jihad yang kedua, ya, adalah jihad yang Imam At-Tabari sebut dakwah bil qalbi. Ya, dakwah dengan hati. Ya, dakwah dengan hati ni Nabi Nuh berdoa. Kan, berdoa agar dilembutkan hati dia, hati kaum dia, dan diberikan hidayah dan petunjuk oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya, agar kaum dia boleh menerima akan dakwah yang disampaikan oleh Nabi Nuh.
Jadi kita nak ajak orang yang keras hati ni, jihad kita macam mana? Banyak akan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Masya-Allah. Maksudnya Ustaz, sebelum kita bergerak ke arah orang tu, kita kena perbaiki diri. Betul. Diri sendiri itu paling penting. Itu adalah key point. Tetapi Ustaz Muhyiddin yang saya kasihi dan juga bro Husaini. Ni Ustaz ada dua orang bro lagi. Cuma hari tu episod pertama dengan Bro Akmal. Kali ni kita bawa Bro Husaini. Baik, sebelum tu kita ingin remind kepada viewers di luar sana untuk teruskan kekal setia bersama kita di Kam TV, like dan share. Betul, like dan sebab share. benda ni kita streaming di Facebook dan juga di YouTube. Bukan di Facebook je, saya tahu saya ni dia 2 kali dalam satu masa tu, 2 serentak. Masya-Allah, hebat. Banyak kan? platform kita kan? Banyak Ustaz. Dan soalan seterusnya Ustaz, boleh saya teruskan? Boleh, silakan. Boleh. Tak sabar-sabar tu, saya lah yang gemuruh. Allahu Akbar. Ustaz, sebenarnya konteks jihad ni, mungkin Ustaz boleh huraikan lagi apakah contoh-contoh jihad kepada saya, kepada kami di sini dan juga penonton di luar sana. Okey. Jihad ni ada banyak. Jihad ni dalam pemahaman kita mungkin yang kita faham sebelum ni, jihad ni mesti pergi berperang. Berperang. Tapi jihad yang sebagaimana diterangkan oleh para ulama, sebagaimana yang saya sebutkan sebentar tadi, ada 3 bentuk jihad yang kita boleh laksanakan. Yang pertama, jihad melawan hawa nafsu. Yang kedua, jihad melawan syaitan, dan yang terakhir barulah kita berjihad untuk melawan musuh yang nyata. Jadi contoh-contoh jihad, sebagai contohnya jihad untuk melawan hawa nafsu adalah dengan kita berjihad untuk memperbaiki diri kita, sama ada daripada sudut akhlak ataupun daripada sudut ilmu. Maknanya sifat manusia ni, kita ni kadang-kadang kita ni malas kan, kita ni slow ataupun kalau time kita ni boleh berehat, kita nak banyak berehat. Jadi kita kena berjihad daripada kerehatan dan menuju kepada menuntut ilmu, memperbaiki diri. Dan ilmu ni sebenarnya penting. Sebab apa? Sebab dia menjamin bagaimana ibadah kita, bagaimana penghujung dan perakhiran kita tu supaya berada dalam keadaan yang baik. Sebab itu dinamakan jihad. Sama juga kita berjihad dalam bulan Ramadan ni. Allah. Ada jihad juga. Sebab tu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang berpuasa dengan keimanan, wa ihtisaban ni bersungguh-sungguh. Jihad ni al-juhdu dalam bahasa Arab juga membawa maksud kepada bersungguh-sungguh. Jadi kita puasa, kita kena berpuasa sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh tu juga kita boleh ertikan dia dengan berjihad. Untuk kita mendapatkan nilai puasa yang tinggi martabat dia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu juga Ustaz ni sebenarnya kita Ustaz di Kalam TV ni, yalah kita ni menyampaikan usaha kita yang kecil je sebenarnya Ustaz ni, tetapi mereka di luar sana macam frontliners. Mereka pun berjihad melindungi negara. Ya Allah Akbar. Mereka yang keluar menyebarkan dakwah, mereka lah yang menjadi harapan dalam menjadi tunjang kepada agama kita. Betul tak Ustaz ni? Betul. Lagi frontliner ni kita tak nampak macam mana dia orang punya kesusahan. Kita ni hanya fight untuk diri kita ni kan, tapi dia tu fight untuk semua orang, fight untuk masyarakat dengan COVID ni lagi ni kan. Betul. Wah. Baik Ustaz, sebelum kita beralih kepada soalan seterusnya, mungkin Ustaz ni kita nak ke ready sketsa kedua. Jom Ustaz, kita. apa dulu kali kita saksikan dulu. Jom. Sabar Man. Sabar Man. Sabar Man. Jangan Man. Lapar. Lapar. Sabar Man. Sabar. Sabar tau. Sabar sikit lagi Man. Sikit. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Dah boleh kan? Belum lagi, Man. Baru azan Zuhur, Man.
Lambat lagi Man, belum. Sabar Man, kita ni dah kira berjihad tau. Kita berjihad melawan hawa nafsu pada bulan puasa ni Man. Kau sepatutnya bangga dengan diri kau. Betul tak Ustaz? Alhamdulillah Ustaz. Kita kembali lagi di Kalam TV Ustaz. Masya Allah, sembang dan murid ilmu ni memang tak rasa. Tapi insya-Allah dapat pahala Ustaz InsyaAllah. Insya-Allah dengan hadirnya Ustaz Muhibbuddin dan juga Ustaz ni. Moga-moga kita semua Ustaz dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Baik Ustaz. Sebelum tu kita nak imbau lagi kepada mereka di luar sana untuk like dan share. Kalam TV ni, raikanlah Kalam TV ni. Sebab Kalam TV ni adalah satu platform dakwah dan sampaikanlah walaupun satu ayat. Ustaz ni Tapi sikit sebelum tadi, tu, sebelum kita beralih kepada sketsa, kita juga ingatkan kepada audiens untuk terus tanya kepada segmen ketiga nanti. Jangan lupa terus tanya untuk soalan kepada Ustaz. InsyaAllah untuk Ustaz jawab apa lagi yang korang terfikir, apa lagi yang audiens nak tanya, nak tahu. maksudnya mereka boleh bertanya dalam konteks topik kita ataupun dalam topik kita lah. saya rasa Ke dalam boleh konteks bebas? saya rasa boleh macam-macam soalan Sama Ustaz jawab, boleh Ustaz. Mungkin boleh Mungkin boleh insya-Allah. Ustaz pun berbor je kan. sebenarnya. Ya baik, jadi jangan lupa komen dulu. Sementara anda tinggalkan ruangan persoalan di komen di bawah tu Ustaz. Kita teruskan dulu dengan segmen kedua ni untuk Ustaz menjawab refleksilah balik sketsa tu tadi Ustaz. Okey, sekiranya berdasarkan Ustaz tengok kepada sketsa tadilah, macam mana tu tak sabar-sabar nak tunggu bulan nak buka tu, tengok makanan. Padahal Zohor pun tiba-tiba azan Zohor dah ada makanan depan mata tu. Masya-Allah. So apa pandangan Ustaz berkenaan dengan tu? Itu ke jihad melawan hawa nafsu? Ya Ustaz ni, itu boleh dikatakan sebenarnya jihad untuk melawan hawa nafsu. Kan? Sebab apa? Sebab salah satu daripada perkara yang dinilai dalam jihad untuk melawan hawa nafsu ini adalah kita berusaha bersungguh-sungguh untuk melawan dugaan dan cabaran yang berlaku tatkala kita sedang berhadapan dengan sebagai contohnya tadi sketsa tu kita sedang berpuasa kan dalam bulan Ramadan. Ada frontliners kita yang terpaksa bekerja berkhidmat kan, mungkin keletihan, nafsu kita letih, tubuh kita letih, tubuh kita perlukan makanan. Jadi kita berjihad, kita sabar, kita cuba menahan. Jadi tetap juga dinilai sebagai jihad untuk melawan hawa nafsu. Jadi bila kita ni nak berjihad untuk melawan hawa nafsu ni, salah satu kaedah yang para ulama anjurkan adalah sebelum nak jihad melawan hawa nafsu, tambah dulu ilmu kita. Tambah dulu ilmu. Tambah dulu ilmu. Ya. Tambah ilmu. Maknanya kita kena tuntut ilmu lah. Kan? Dengan ilmu yang kita ada tu, kita akan tahu bagaimana kita ni nak mengawal hawa nafsu kita. Kita nak mendidik hawa nafsu kita. Itu yang penting. Ya. Ustaz ni mungkin Ustaz ni ada soalan lain yang boleh ajukan kepada Ustaz Muhibbuddin kita malam ni. So kiranya Ustaz, kita bawa kepada jauh sikit. Kita dapat lihat bahawa contoh dari segi aksi pengeboman berani mati kan. Ya. Yang tu adakah kita katakan dikira berjihad Ustaz? Untuk perkara pengumuman berani mati ni, Dia mungkin boleh bagi contoh lah macam di Damsyik kan di Syria. di Syria. Ustaz. Sekarang ni kita tengok banyak dekat Syria kan. Yang paling pernah menggemparkan satu dunia ni. Ustaz ni awak ingat tak? Australia. Ya. No, di New Zealand. Oh sorry. New Zealand. Masya-Allah, Ustaz dia bunuh seorang-seorang mereka yang berada nak pergi masjid Ustaz. Mungkin dia ada nak bersolat tapi dibunuh mati. Ya Allah Akbar. Adakah dia mati dalam jihad ataupun macam mana tu Ustaz? Kita pun sedihlah melihat keadaan sebeginilah kan. Tapi Akmal, sebenarnya untuk perkara pengumuman berani mati ni sebenarnya ulama ada perbezaan pendapat. Ulama ada perbezaan pendapat. Kalau kita lihat satu persatu pendapat daripada ulama, khususnya pendapat daripada mufti Mesir, mufti Syria sendiri, bagaimana keadaan yang berlaku di Syria, mufti Yaman, mufti Saudi, untuk pengumuman berani mati ni hanya akan dikira sebagai jihad jika
ketika mereka melawan orang-orang kafir, dia tidak ada jalan yang lain dah. Tak ada dah cara, kaedah yang lain tu dah tak ada. Ya, maka dekat tempat tu contohnya mereka berperang dengan orang-orang kafir, memang dah tak ada. Fikir-fikir kaedah pun tak jumpa. Kan? Nak pergi berperang dengan cara ni tak boleh, berperang dengan cara tu tak boleh. Maka salah satu kaedah yang tinggal hanyalah dengan mengebom diri sendiri. Kan, bom diri sendiri, ya, tapi dengan syarat juga mestilah ya dia bom diri sendiri itu dalam keadaan fatrah peperangan. Bukan bom di tempat awam, bukan bom dekat tempat orang-orang yang tak berdosa, bukan terbuka. Tapi mesti dia dalam keadaan fatrah peperangan. Maka barulah dikira sebagai peperangan tu maksudnya kita nak menempaskan musuh, Ustaz. ya, menempaskan musuh. Barulah dikira sebagai jihad. Tapi kalaulah ada kaedah yang lain, kan, ataupun saja-saja je pergi dekat tempat orang awam, kan, macam kita lah. Dekat Muara Ilmu ni kita tengah bicara ilmu, dah tahu orang bom di sini, habis dengan kita Habis pun. dah. Syahid kita ni, kita tak tahu, kan. Masya Allah. Jadi yang macam tu dia tidak dikira sebagai jihad. Sebaliknya bunuh diri. Bunuh diri ni haram hukum dia, jadi dapat dosa. Allahu Akbar. Jadi kita tengok keadaan. Ya, hukum ni dia mesti disesuaikan dengan keadaan. Ya, betul. Benda-benda ni sebenarnya sangat menyusahkan kita juga, Ustaz, di kalangan orang Islam. Kadang-kadang tipulah kalau tak kita pergi masjid, kan, Ustaz ni. Pernah tak Ustaz ni terfikir macam tiba-tiba lah ada tragedi, orang nak bom di dalam masjid tu ke atas surau tempat Ustaz ni bersolat. Ada tak rasa macam tu, Ustaz ni? Pernah tak? Dia macam Pernah tak terfikir? pernah terfikir. Kadang-kadang kan bila kita tengok, sebabnya orang cakap kita ni mudah terfikir pada perkara jauh, kan. Jadi bila kita kadang-kadang kita tengok masjid, kita rasa macam ya Allah, adakah aku mati kat sini, kan? Macam itulah kadang-kadang terfikir, kan. Betul, Ustaz. Benda tu mungkin disebabkan kesan daripada tragedi-tragedi yang kita lihat di luar. Tapi kepada anda yang sedang menyaksikan Kalam TV bersama saya dengan Ustaz Muhibbuddin juga Ustaz ni, kita nak berehat dulu, Ustaz. Masya Allah, subhanallah, kita pun banyak yang kita kupas malam ni, yang kita sembang-sembang santai je, Ustaz, kan. Berjihad juga malam Kita berjihad juga bersama dengan Kalam TV. Kena rehat jugalah. Walaupun Ustaz, saya yakin, Ustaz, walaupun kita Kalam TV ni hanya platform yang kata orang sederhana, tapi insya-Allah di akhirat kelak, Ustaz, kita pun menuju ke redha Allah Subhanahu Wa Taala, Ustaz. Itu niat kita. Betul tak, Ustaz ni? Baik. Kita berehat sebentar di Kalam TV. Insya-Allah. Berjumpa lagi selepas ini. اللهم اغفر لي ذنوبي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا Allah ampunkanlah segala dosa ibu dan ayahku, kasihani mereka seperti mereka menjagaku. Allahumma ighfirli dhunubi waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Allah ampunkanlah segala dosa ibu dan ayahku, kasihi mereka seperti mereka menjagaku. Mak letak pipi mak kat telefon, Ibu nak cium. Mak letak tangan mak kat telefon, Ibu nak cium. Saya teringin kalau mak saya di depan saya nak peluk dia, saya nak cium dia. Saya tiba-tiba rindu dek, saya teringat mata mak saya ada kesan kat ujung ni, dah menua. Ada
ada kedut-kedut sikit. Saya nampak kat pipi mak saya ada kesan-kesan sikit, kesan menua. Saya rindu pipi mak saya nak cium dia. Saya rindu tangan dia yang berurat membesarkan saya. Ampunkanlah segala dosa ibu dan ayahku, kasihi mereka seperti mereka menjagaku. Allah, ampunkanlah segala dosa ibu dan ayahku, kasihani mereka seperti mereka menjagaku. Ampunkanlah segala dosa ibu dan ayahku, kasihi mereka seperti mereka menjaga. Alhamdulillah, kita telah kembali semula dalam rancangan Moral Ilmu. Masya Allah. Masya Allah. Pelbagai banyak dah kita dapat, banyak dah kita dengar. Tapi masih Betul, rasa tak Sani. cukup lagi kan? Okay, Tak tapi cukup lagi, sebelum Sani. tu, Betul. sebelum tu, kita nak promo baju. Okey, kat sini kita ada baju Moral Ilmu versi black dan juga di sini versi white ya. Black and white. Black kat and sini white. Harganya, Bukan tai cicak Bukan. So kiranya harga untuk baju selai baju ni RM40. Jadi mana-mana yang nak membeli baju, boleh terus DM ke Instagram, Facebook dan pelbagai platform yang ada, iaitu platform Kalam TV ya. Ustaz ni, sebelum tu RM40 ni termasuk pelbagai saiz ada yang kita sediakan lah. Pelbagai saiz, termasuk saiz yang besar-besar ni pun boleh juga ya. Maksudnya boleh lah beli satu untuk menyambut Hari Raya Limited Ustaz. Betul. Ustaz. Saya je tak ada, tak boleh nak buat. Lepas ni kita bincang Ustaz. InsyaAllah. Okey Ustaz ni, terusnya. Okey, tapi sebelum tu juga, kita mana-mana yang nak iklankan produk boleh terus contact kita, komen di Facebook, komen di Instagram ataupun komen di YouTube. Ya Ustaz ni, iklankan produk anda ni kita membuka kepada mereka yang usahawan Ustaz. Yang ada nak promo makanan ke, biskut raya ke, baju Lagi nak raya ke. kan. Support BMF kan? Kita support BMF. yang nak jual tanjak ke, insya-Allah tak ada dikenakan bayaran, tetapi datanglah dengan semangat ikhlas juga Ustaz. Untuk kita Betul. betul tak Ustaz ni ya? Dan jangan lupa juga kita ingatkan kepada mereka untuk Terus share, like dan terus sebarkan lagi untuk semua dapat kita tengok informasi terkini berkenaan dengan tajuk kita pada hari ini, iaitu jihad dan juga berjuang. Semangat saya Ustaz ni. Okey Ustaz ni, kita teruskan dengan segmen yang ketiga Ustaz. Sampai kita ke segmen ketiga, insya-Allah. Sokot je. Boleh. Alhamdulillah, insya-Allah. Masya-Allah, tabarakallah Ustaz memang perfect lah dia menjawab. Allah Bagi Akbar. salam pam menjawab. dan semua jelas, kita dengar, kita faham. Masya-Allah. Inilah yang kita nak Ustaz untuk kita letak kepada mereka, khususnya golongan-golongan muda Ustaz ni. Muda? Kita muda, Ustaz muda lagi. Ustaz boleh lagi. Saya harap ini pun dikira jihad lah ni. Ustaz dah kahwin belum? Dah kahwin dah. Alhamdulillah. Baik. Kita teruskan dengan soalan daripada Ustaz ni dulu. Okey, soalan yang pertama, kita tengok juga ya Facebook kejap ya. Baik. Berkenaan dengan Ustaz, ada satu soalan ni. Ini untuk audiens kan? Untuk audiens. Baik. Okey, soalan yang pertama daripada Zarif. Okey. Apakah jihad paling mudah yang boleh kita amalkan? Lagi-lagi bulan puasa ni lah Ustaz. Okey. Untuk saudara Zarif, yang bertanyakan soalan kepada platform Kalam TV, jihad yang paling mudah untuk kita paling mudah. laksanakan, khususnya dalam bulan Ramadan. Kita ambil pada bulan Ramadan lah. Sebenarnya Betul. banyak yang paling mudah untuk kita laksanakan.
Tapi memandangkan kita berada dalam bulan Ramadan, ya, kita pun sedang morek ilmu ni, kan. Jadi antara jihad yang mudah untuk kita laksanakan dalam bulan Ramadan adalah ya, kita menghayati bulan Ramadan ni ataupun berpuasa ni dan juga turut mengamalkan perkara-perkara sunat ataupun perkara sunnah yang dilaksanakan oleh baginda Nabi dalam bulan Ramadan. Kan antaranya apa dia jihad? Ya, antaranya kita kena berbuka dengan keadaan yang sederhana. Tu jihad juga tu. Alamak. Alamak. Baik. Baik, kita buka penuh meja kan. Ya, Ustaz. Jadi jihad baginda Nabi Sallallahu alaihi wasallam. berbuka dengan sederhana. Masya-Allah. Walaupun dekat Negeri Sembilan ni, ya, kita dibenarkan untuk pergi bazar, Betul. tapi kena berpada-pada lah untuk Ya, shopping. betul. Itu saya setuju. Itu yang paling baik Ustaz, bila kita dah tengok jualan makanan ni, ya Allahu akbar, rambang mata Ustaz. Ustaz ni macam mana? Macam tahun lepas kan kita tak dapat nak pergi bazar ke. Tahun ni nak pergi bazar tu, ya Allah, macam-macam tengok tu. Itu semua Cuba. nafsu Ustaz ini, ya Allahu akbar. Okey Ustaz, ini ada daripada Husaini. Okey. Dia bertanya, Ustaz, boleh tak Ustaz terangkan sedikit berkenaan jihad sebagai seorang ibu atau isteri di rumah? Masya Allah, soalan ini menarik Ustaz ni. Betul-betul menarik. Ha. Sebab kita banyak bincangkan jihad ni secara umum tadi. Ha. Kali ni kita fokus pada individu, yakni kaum ibu, kaum Wah, wanita. dia best itu ni. cukup menarik ni. Kan? Okey, untuk kaum ibu, untuk isteri-isteri yang berada di rumah, yang sedang melihat platform Kalam TV, ya. Jihad untuk kaum wanita, saya tertarik untuk kupas Akmal ya, Ya, berkenaan baik. dengan jihad kaum wanita ni. Kisah yang disampaikan oleh Aisyah. Bagaimana Aisyah radhiyallahu. Aisyah radhiyallahu anha, bagaimana ketika itu ya, kaum-kaum wanita ni datang bertemu dengan Aisyah kemudian mengadu Okey. pada Sayyidatuna Aisyah. Apa yang dia cakap Ustaz? Dia kata kepada Sayyidatuna Aisyah, wahai ummahatul mukminin, ya, kita tengok kaum lelaki ni, mereka ni keluar pergi berperang. Kan, solat berjemaah, bersedekah, besarlah pahala mereka. Kan, kami kaum ibu ni duduk kat rumah je. Maksudnya mereka cemburu dah Ustaz? Cemburu. Cemburu, Allahu akbar. Zaman tu Masya-Allah. pun wanita cemburu dah. Kan, tapi cemburunya bagus untuk mendapatkan Positif. kebaikan, kan, pahala bagaimana kaum lelaki boleh dapatkan. Jadi Aisyah pun ya bawalah perkara ini kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka Nabi pun sebut kepada Aisyah, ya, wah Aisyah, ya, apa yang para suami mereka laksanakan, ya, maknanya pergi berperang, berjihad, ya, bersedekah, solat berjemaah di masjid, ya, semua pahala yang didapati oleh para suami ini akan turut dikongsi bersama-sama dengan isteri. Jadi apa tugas dan tanggungjawab isteri untuk berjihad ni tadi? Galakkan suami untuk buat kebaikan. Beri galakan kepada suami buat kebaikan. Ya, maksudnya bila suami balik tu, suami malas pergi solat jemaah, cakap, "Abang, pergi solat jemaah." Ya, sebab apa? Pahala tu akan dapat juga pada isteri kalau suami dia pergi solat jemaah. Dia tengok suami dia lama tak bersedekah, "Abang, pergi sedekah." Ya, sebab apa? Bila suaminya bersedekah, pahala itu juga akan turut dirasai oleh isteri. Itu jihad. Ya, itu jihad. Kan? Jadi peranan isteri ni cukup besar memotivasikan suami tu. Woi. Sekiranya Ustaz, saya tertarik sebenarnya dengan jawapan Ustaz ni. So kiranya macam itu yang dah ada isteri, yang macam kami ni, yang bujang ni, adakah pahala macam bapa kan, kalau dia pergi berjihad, dia pergi kerja pun kita katakan jihad kan? Ya, betul. So adakah dapat juga kepada anak-anak dia juga pahala dia, ataupun hanya tertumpu kepada hanya isteri saja? Dia sebenarnya pahala ni bila kita hidup berkeluarga ni, ya, kebanyakan kebaikan, amal kebaikan yang kita laksanakan, kita akan kongsi bersama dengan keluarga. Sebab tu kita katakan, ya, sebagaimana yang kita fahami, ya, bila kita berkahwin ni seolah-olah telah menyempurnakan sebahagian daripada iman kita. Itu dia. Jadi jihad orang-orang bujang adalah segera mendapatkan isteri. InsyaAllah Ustaz. Dengar Ustaz ni. Sebut lagi. Di bulan Ramadan ni insyaAllah moga-moga doa kita untuk kadar itu dipermudahkan di perkara. Amin. Ustaz, kita teruskan dengan soalan seterusnya. Baik, daripada Afiq. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Ustaz, adakah bulan Ramadan melimitkan kita untuk berjihad?
Betul soalan ni Ustaz. Sebab kadang-kadang kita berpuasa Ustaz ni, kadang-kadang kita penat kan. Betul. Jadi pada mereka yang macam frontliners yang bekerja siang malam Ustaz, macam nurse, polis, kesian, masya-Allah tuan. Diorang memang hebat. Jadi macam mana tu Ustaz? Dari segi puasa mereka, mungkin ada mereka yang kerja buruh berat-berat ni Ustaz. Betul. Sehingga mereka terpaksa satu tahap dalam keadaan berat yang pecah puasa. Dan adakah pengorbanan mereka ini dikira sebagai jihad juga Ustaz? Okey, soalan yang cukup baguslah saya rasa kan. Menarik Sebab Ustaz. dalam keadaan kita sedang berdepan dengan wabak COVID ni, kan. Frontliners kita khususnya yang bekerja di hospital. Ya, frontliners kita yang sedang sebagaimana polis, tentera, rela dan sebagainya, lakukan sekatan jalan raya, duduk panas, hujan, yang kaum musliminnya berpuasa pula, ya. Dia sebenarnya tidak melimitkan kita untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Ibadah puasa ni, sebagaimana yang kita tahu, puasa ni dia mendidik diri kita, mendidik hawa nafsu kita daripada perkara-perkara yang boleh melalaikan, kan. Jadi kita bila dah beri pendidikan kepada hawa nafsu dengan berpuasa, maka sepatutnya ya, kita punya iman ni tinggi dan kita punya iltizam untuk kita berjihad pun jadi lebih tinggi. Tapi jangan jadi macam 16 puasa tu. Nabi pun pergi berjihad, nasi ada kat sini. Macam Nabi puasa pun berjihad dia kata kan. Nasi ada kat sini. Nasi ada kat sini. Jangan jadi macam tu. Allah. Maksudnya bila iltizam kita tinggi, kan Nabi sebut tadi kan, ya, kita puasa dengan penuh keimanan dan juga kesungguhan, wahtisaban. Wahtisaban. Bila kita ada perasaan bersungguh-sungguh, kita kena sedar bahawasanya, ya, bila kita berpuasa tambah pula dengan berjihad, sebagaimana kita bincangkan dalam surat puasa dulu, Allah akan lipat gandakan lagi pahala kita. Allah. Dan juga pahala orang yang berpuasa ni tambah dengan berjihad ni, ya, pahalanya hanyalah Allah Subhanahu Wa Taala yang akan tentukan. Maknanya darjat dia cukup tinggi. Kan, kita bincang orang yang berpuasa, pahala dia wa ana ajzi bih. Allah kata, aku yang akan bagi pahala ni, aku yang akan nilaikan. Ya, betul. Pahala-pahala ibadah yang lain dah ada dah. Kan solat jemaahnya 27, ya. Bersedekahnya 700, tapi puasa lain martabat dia. Kalau tambah dengan jihad, lagi tinggi. Masya-Allah, subhanallah. Ustaz, saya ingin bertanya satu soalan ni Ustaz. Ustaz ni, saya daripada tadi teringatlah kan, kita di bulan Ramadan ni Ustaz, yelah semua orang tengah runsing. Kita kalau tengok di media sosial Ustaz, ramai mengeluh nak balik kampung, nak rentas negeri. Tapi kita bersama-sama sebenarnya dalam usaha untuk mengekang COVID-19 ni Ustaz ni. Betul tak Ustaz ni? Betul. Jadi Ustaz, persoalannya adakah kita ni dah dikategorikan sebagai jihad juga Ustaz? Itu dikira juga sebagai jihad. Dan itu saya rasa dalam keadaan kita menghadapi wabak ni, itu merupakan salah satu daripada jihad yang paling besar. Jihad yang paling besar. Jihad yang paling besar. Sebab apa? Sebab kita mengelakkan orang lain ditimpa dengan wabak, penyakit, dan mengelakkan daripada kemudaratan yang lebih besar berlaku. Ya, betul. Kan? Sebab kita pun sebagaimana kita bincangkan tadi di awal tadi, ya, kita berjihad ni nak mencari redha Allah Subhanahu Wa Taala. Mencari redha Kalau Allah. kita bagi musibah kepada orang lain, agak-agak macam mana? Bukan redha dah tu Ustaz. Itu dah lain jadinya Ustaz ni. Tetapi Ustaz ni, saya ada lagi Ustaz ni soalan ni Ustaz. Dia begini Ustaz, satu keadaan tu bila mana perkataan jihad lah bagi mereka yang perantau Ustaz. Yang datang untuk bekerja macam kita lah ya. Ustaz ni dan juga Akmal Ustaz. Allahu Akbar. Mereka yang datang jauh untuk belajar Ustaz. Ada satu banyak benda yang kita lihat tu sehingga kan ada yang melibatkan mereka mati Ustaz. Meninggal. Banyak student kita di luar negara yang belajar meninggal Ustaz. Kadang-kadang kita je macam-macam cerita lah kita dengar. Adakah itu dikira sebagai meninggal dalam keadaan syahid juga Ustaz? Sebab dia berjihad Ustaz. Betul. Dia bila kita berjihad ni, bila kita meninggal, ya, maka dikiralah sebagai syahid kan. Dan syahid ni sebenarnya dia ada banyak. Ada syahid dunia, syahid akhirat, syahid dunia dan akhirat. Kan kalau kita pergi berperang di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita akan dapat syahid dunia dan akhirat. Kan kalau kita sakit kerana mati kerana ditimpakan penyakit, rumah terbakar dan sebagainya, maka kita juga akan dapat syahid, ya. Dapat juga syahid. Dikira juga
Syahid lah. Syahid lah Ustaz. Ya. Ustaz ni, Ustaz mungkin Ustaz boleh minum dulu. InsyaAllah. Ustaz, Terima kasih. untuk kita minta lalu kepada Ustaz ni untuk kita Kita promote something iaitu kita promote semula kita nak tengok mana-mana masyarakat Melayu atau kita Usahawan lah. Okey, sorry. Usahawan. Kita sebut usahawan. Okey, mana-mana usahawan Melayu Bumi Putra. Yang mana nak iklankan produk, boleh iklankan, boleh DM, boleh contact dan boleh tinggalkan nombor anda di komen-komen Facebook dan juga di YouTube. sebab dalam segmen ni kita akan masukkan produk mereka. Betul. Ustaz ni kita macam promo jugalah bagi Hmm. promosi cuma kepada penonton Siti Kalam TV Ustaz. Seterusnya Ustaz ni. Sekiranya dalam nak promote produk juga, kita juga memerlu sumbangan ikhlas untuk kita teruskan lagi program-program yang sebegini. Betul. Program-program yang kita dapat lagi memberi banyak informasi, banyak maklumat perkongsian yang dapat kita kongsikan kepada ramai orang. Dan kita tinggalkan juga account number di Kalam TV di ya. bawah. Mereka boleh kontak Boleh terus kontak ya. mereka boleh lihat poster paparan poster Ustaz yang kita sediakan dengan maklumat email, number phone, mereka boleh PM tepi. InsyaAllah walaupun sumbangan anda sedikit tetapi yang kita nak ialah macam Ustaz kata tadi, redha Allah Subhanallah wa taala. Betul, bahagia insya-Allah. Moga-moga dengan perkongsian Morek Ilmu ni Ustaz, InsyaAllah. kita nak dapatkan redha Allah juga kan Ustaz ni. Betul. Kan kita ni dah lah banyak dosa. Masya-Allah. Neraka ataupun syurga Ustaz. Itulah. Dengan adanya kita kat sini, kita juga dapat saling ingat mengingat. Ustaz mengingatkan kita. Ya masya-Allah Ustaz, bagus. Alhamdulillah kita dah bersyukur. Alhamdulillah. Dan saya nak mengucapkan terima kasih kepada Ustaz Muhibbuddin kerana sudi hadir bersama dengan dua orang bro lah. Macam adik dia dah ni sebenarnya. Aduh. Akmal dan juga Husaini. Terima kasih Husaini bersama saya pada malam Terima ini. kasih Ustaz. Alhamdulillah. Yang penting kita doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar kita sentiasa dilimpahi oleh rahmat-Nya. Dan saya nak mengakhiri dengan satu petikan ni. Ini yang saya nak bagi tahu kepada penonton Siti dan untuk kita berfikir jugalah. Kita ni menjadi muslim adalah disebabkan Allah Subhanahu Wa Taala nak melihatkan kita di syurga. Adakah kita layak di sana? Itu persoalannya dan fikir-fikirkan, insya-Allah berjumpa lagi di segmen yang akan datang bersama saya Akmal Azlan di Kelam TV dan juga saya Yusaini Yunus dan juga Ustaz Muhibbuddin. di Kelam TV bersama anda Tukang Siti bersama kami. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bye.